Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Uzana Ajawa ialah berkaitan dengan tajuk yang terakhir dalam bidang adab, iaitu awak boleh buka buku teks muka surat 140 yang bertajuk Cintakan Sunnah Rasulullah. Cintakan Sunnah Rasulullah. Sunnah ni maksudnya ialah segala yang dibuat oleh Nabi, sama ada dari segi perlakuan, perbuatan ataupun perwatakan ke apa yang berkaitan dengan Nabi, itu kita panggil sunnah. Untuk mudah awak fahamlah. Tapi kita kata tengok satu persatu supaya awak lebih jelas dengan detail. Okey, tengok muka surat 140. Kat sini dia beritahu pengertian sunnah Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Okey, sunnah ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Okey, maknanya sunnah ni ialah segala perkara ataupun tindakan yang ada pada Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, sama ada benda dari segi bentuk ucapan ke, kata-kata ke, perbuatan ke, ataupun sifat Nabi yang ditunjukkan. Okey, macam mana kita nak tahu? Sebab kita tidak hidup sezaman dengan Nabi kan. Iaitu kita tahu melalui berita apa yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Okey, seterusnya ialah ini contoh-contoh antara perkara yang kita boleh jadikan contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah menjadi anak yang soleh. Macam mana kita nak jadi anak yang soleh? Iaitu dengan apa? Dengan kata, buat apa yang patut, kan? Cuba taat setaat-taatnya pada ibu bapa kita selagi mana ia tidak menyalahi dengan syariat Islam. Kemudian membaca Al-Quran, kita lazimkan diri kita dengan baca Al-Quran. Kemudian menghormati orang tua. Nabi sangat menghormati orang tua. Ibu dia, bapa saudara dia, walaupun bapa saudara dia bukan Islam pun dia menghormati. Yang seterusnya ialah bercakap perkara-perkara yang baik. Nabi tidak akan bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Jadi kita cuba lazimkan diri kita untuk mencontohi Nabi dengan hanya bercakap perkara-perkara yang baik. Elakkan mengumpat. Yang seterusnya ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Okey, ada pepatah Arab mengatakan uktub ilmu walau bisin. Datuk tuntutlah ilmu walaupun kena negara Cina. Maknanya galakan untuk menuntut ilmu, sebab ilmu ni tak pernah habis. Okey, terutamanya ilmu agama. Okey, yang seterusnya muka surat 141 ni sambungan dia. Kemudian mengasihi ibu bapa. Kita kena kasih pada ibu bapa kita. Tak kira lah sejahat mana ibu bapa kita pun kita kena sayang dia, kita kena kasih dia, sebab dia lahirkan kita, dia besarkan kita, dia yang melihara kita. Okey, jadi kita kena kasih pada kedua ibu bapa kita. Kemudian berbakti kepada ibu bapa kita. Kita kena berbakti pada ibu bapa kita sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Okey, menjaga kebersihan. Nabi sangat menjaga kebersihan. Awak kena ingat an-nazafatu minal iman, iaitu kebersihan itu ialah sebahagian daripada iman. Kemudian menggunakan tangan kanan. Kita nak buat sesuatu, kita dahulukan menggunakan tangan kanan, terutamanya bab makan. Makan kita guna tangan kanan. Okey, ini ada adab dia. Okey, adab-adab dia. Kemudian menghubungkan silaturrahim, iaitu kita merapatkan silaturrahim. Yang jauh kita dekatkan, maknanya kita berhubung, bertanya khabar lah. Jangan kita memutuskan silaturrahim. Kemudian yang paling penting ialah menutup aurat. Nabi ajar umat dia menutup aurat. Nabi bagi tahu aurat, had aurat lelaki macam mana, had aurat perempuan macam mana. So kita kena ikut. Okey, itu antara sunnah yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Okey. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-59
yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarangannya maka tinggalkanlah. Jadi apa yang Nabi tunjukkan pada kita, kita terima, dan apa yang Nabi larang pada kita, kita jauhi. Itu maksudnya. Okey. Jadi kita cuba ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh nak ikut semua pun, kita cuba ikut sebahagian. Kalau tak cukup, tak dapat nak ikut sebahagian, kita ikut semampu yang kita dapat ikut. Okey. Seterusnya, sunnah perkataan. Okey, sunnah perkataan. Sunnah perkataan, apa yang dimaksudkan sunnah perkataan? Dia pecahkan kat sini. Okey, sunnah perkataan ni ialah semua ucapan Nabi dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Jadi apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi galakkan, itu bermaksud sunnah perkataan yang diucapkan oleh Nabi melalui kata-kata lah. Jadi kelebihan membaca, kita tengok dulu yang pertama, kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Umamah, katanya, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Umamah cakap, dia dengar Rasulullah bersabda. Nabi bercakap, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Nabi bagi kita ni kena baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab pada hari kiamat kelak, Al-Quran akan datang pada kita untuk berikan syafaat kepada orang yang membacanya dan orang yang melakukan hukum hakamnya, yang mengamalkan hukum hakam, undang-undang atau peraturan yang ada dalam Al-Quran tu. Okey. Kemudian, jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Kita kena jauhkan sifat sombong dan bangga diri ni. Daripada Harithah bin Wahab, aku mendengar Rasulullah bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhkan sifat sombong dan bangga diri ni dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Harithah bin Wahab ni dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi tanya, nak ke aku bagi tahu kamu semua ni siapa ahli-ahli neraka? Mesti kita nak tahu siapa ahli neraka. Jadi yang bagi tahulah, ahli neraka tu ialah antara orang yang keras kepala. Tak boleh nak terima nasihat orang. Dia dengan kepala dia je. Kemudian sombong, bangga dengan diri sendiri. Kemudian orang ni juga suka mengumpul harta. Dahlah suka mengumpul harta tak salah, tapi orang yang macam ni suka mengumpul harta tetapi dia tidak suka membelanjakan harta dia tu ke arah kebaikan. Jadi orang-orang ini ialah ahli neraka. Okey. Seterusnya kita tengok, ini sunnah perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ini contoh dia. Seterusnya ialah sunnah perbuatan. Dari segi perbuatan, maknanya Nabi lakukan. Jadi apa yang Nabi lakukan, kita boleh ikut. Sebab itu contoh. Okey, contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, contoh yang terbaik. Okey. Antaranya ialah kat sini ada 3 contoh perbuatan yang Nabi tunjukkan. Yang pertama, mengutamakan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Munfaqu alaih. Okey.
Maknanya Aisyah ni kita tahu siapa Aisyah kan, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Aisyah kata Aisyah selalu tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia mendahulukan anggota kanan. Maknanya dia lakukan, baginda lakukan sesuatu mendahulukan anggota kanan. Termasuklah nak pakai kasut, mulakan dengan kasut dengan pakai kaki kanan dahulu. Okey. Kemudian yang kedua, merendah diri. Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpainya walaupun kanak-kanak. Nabi Muhammad ni dia memiliki sifat yang rendah diri walaupun dia ni seorang pemimpin hebat Islam, tapi Nabi Muhammad menunjukkan sikap rendah diri melalui apa? Dia akan memberi salam pada semua yang dia jumpa terlebih dahulu walaupun yang dia jumpa tu ialah kanak-kanak. Kalau kita yang kanak-kanak lah kena bagi salam pada orang tua jawab salam kan, kita lebih pada macam tu. Tapi sebenarnya ajaran Nabi ialah merendah diri. Tak kisahlah siapa yang memberi salam dahulu, tapi kita cuba menghormati salah satu sama lain. Okey, seterusnya ialah yang ketiga, menggosok gigi. Yang ini diriwayatkan daripada Huzaifah bahawa beliau berkata, Rasulullah apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak ataupun kayu sugi. Ini Nabi tak bagi tahu. Pergerakan Nabi, perbuatan Nabi. Orang tengok, Nabi rupanya lepas bangun dia terus pergi bersiwak, itu gosok gigi. Dia gosok gigi dengan siwak ataupun dengan kayu sugi. Jadi itu yang ditunjukkan, sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan salah satu sunnah dari segi perbuatan. Okey. Seterusnya muka surat 144, kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah. Kenapa pentingnya kita amalkan sunnah Rasulullah ni? Dekat sini dia nyatakan ada 5 perkara, 5 kepentingan apabila kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang pertama ialah menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah. Itu bukti kita. Macam mana kita nak buktikan kita suka, kita minat, kita sayang pada Rasulullah ialah dengan cara kita cuba melakukan apa yang Nabi lakukan. Contohlah zaman sekarang kan idola. Kalau awak semua suka K-pop, mulalah buat rambut macam K-pop, bergaya macam K-pop. Macam itulah juga kita, bila kita nak sayang pada Nabi, kita cuba ubah perwatakan kita sebagaimana Nabi. Okey. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kita mohon moga-moga apa yang kita amalkan ni akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yang ketiga, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Dan insya-Allah bila kita buat apa yang Nabi ajar, kita akan akan dijauhilah, kita akan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang boleh menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, membentuk umat berperibadi mulia. Secara automatik kita akan bentuk umat ni macam masyarakat yang mempunyai sikap ataupun sifat yang mulia lah. Yang memiliki sifat-sifat mahmudah, bukan mazmumah. Okey. Kemudian yang kelima, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadah. Kita akan sediakan diri kita dalam keadaan yang lebih bersedia untuk sentiasa melakukan ibadah bila kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Sebab apa? Setiap benda yang kita buat, kita niat kerana ibadah, kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikannya itu sebagai satu amalan kita. Okey, dan insya-Allah dengan niat sebegitu akan memperolehi pahala. Okey, jadi tak adalah benda yang kita buat tu sia-sia. Okey, itu berkaitan dengan tajuk ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Saya harap awak semua boleh fahamlah apa yang dikaitkan dengan mengikut sunnah Rasulullah. Jadi sunnah ni ialah segala apa yang ditunjukkan oleh Nabi, sama ada dari segi ucapan ke, perkataan ke, ataupun sifat ke, yang diceritakan oleh para sahabat baginda, makna itu ialah sunnah, dan kita cuba contohi ataupun kita cuba ikut apa yang Nabi buat tu. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum.